Kawan sebelah lagi pun makan. Kita kata aku tak mau makan maknanya, tapi aku segan, aku seorang yang tak makan, aku pun makan sekali. Itu tak boleh. Itu malu betul dah malu, tapi di tempat yang salah. Di situ tak boleh malu. Sebab dia berkaitan dengan syariat. Dalam bab yang berkaitan dengan agama, malu tak ada tempat. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu meletakkan contoh kecil-kecil nyamuk sehingga lebih besar daripada itu. Jadi dalam bab malu ni berkaitan dengan agama, manusia dia tak boleh malu. Dia mesti bercakap. Halal dan haram dia mesti bercakap. Benda-benda yang berkaitan dengan agama, benda-benda yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan sunnah Nabi. Dia dengar benda yang salah. Dia dengar orang sampaikan hadis palsu. Pergi satu majlis, contoh kan orang jemput kita pergi majlis. Kita duduk dalam majlis, orang tu memang baik yang kita dijemput kita pergi majlis. Sampai majlis ni ada benda yang haram dipaparkan di depan kita. Haram tu macam-macam fashion lah, dipaparkan kat depan kita benda haram. Kita kata aku tak sedap hati. Tapi aku nak keluar, aku segan pula dia jemput aku. Kat situ tak ada segan. Kita rasa benda tu haram, tak kena dengan kita bangun, kita keluar. Dan dalam bab ini, iman manusia juga berbeza-beza tingkat dia. Sebagaimana Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran. Siapa yang nampak benda yang mungkar, apa dia buat mula-mula? Falyughayyiruhu biyadihi. Dengan kuasa dia ubah. Dia ada kuasa. Orang tu baik dengan dia. Dia ada kuasa, dia ubah. Hang jangan buat, dia terus halang. Kalau dengan kuasa dia boleh halang. Kalau dia tak mampu, dengan mulut dia mesti cakap, aku tahu hang kawan aku, tapi hang buat benda ni tak boleh, salah ni. Dia mesti cakap. Kalau tak juga, dengan jiwa dia halang. Dan Nabi SAW sebut, itulah iman yang paling rendah. Kalau dia rasa syok juga, itu masalah lain. Kalau jiwa dia tak suka tapi dia tak buat apa-apa tindakan, Nabi kata itu iman paling rendah. Ini dah lah, dia tak buat apa-apa tindakan, dia pun rasa seronok sekali. Biasa tak ada kat sini ada, bagus ni. Itu masalah. Bawah sikit daripada iman paling rendah. Dia dah paling rendah dah kalau tak suka dengan jiwa. Ni bawah sikit. Bukan kata iman tu hilang. Iman tak hilang. Iman manusia ni bila hilang penuhnya dengan syirik. Tapi iman jatuh dan naik apabila kita buat maksiat. Nabi sebut, orang yang mencuri, dia tidak mencuri dalam keadaan dia beriman dan seterusnya. Ketika itu, iman manusia hilang. Baik, selepas itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang nanti kita akan jumpa kat selepas ni. Al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu adalah benda yang berat di jiwa kamu. Kamu buat, kamu rasa berat. Dan juga kamu tak suka kalau orang tengok kamu buat dosa tu. Kamu tak suka kalau di hadapan orang tengok. Itu dosa. Ini benda last sekali. Tapi bergantung kepada tarbiyah orang jugalah. Dia tarbiyah Islamiah. Tarbiyah dia kena betul. Lepas tu benda yang dia buat ni dia rasa berat di hati dia. Dia tak mau buat tapi dia buat juga berat. Dan juga dia tak suka kalau orang tengok dia dalam keadaan itu. Itu dosa. Jadi malu ini, betul Nabi sebut malu al-haya' minal iman. Malu juga bererti benda yang kita tak suka orang tengok kita buat, itu kita jangan buat walaupun kita berseorangan. Itu maknanya malu. Kalau kita buat juga, dosa-dosa besar kita tinggalkan. Dosa-dosa kecil ni kita tinggalkan depan orang je. Apa je lah dosa-dosa kecil, depan orang kita tinggal. Tapi belakang orang kita buat, orang tak nampak, aku buat betul-betul. Jadi apabila di depan orang tu, dia bukan syirik. Yang kita tahu, hang takut dengan orang, dengan Allah tak takut, hang syirik. Kasar sangat kalau macam tu. Kalau dosa besar betul lah. Tapi dosa-dosa yang kecil, duduk seorang-seorang dia buat, dia datang depan orang ramai, aku segan nak buat, dia tak buat. Bukan dalam kes tu kita kata, hang ada iman sikit. Malu tu iman, hang ada iman sikit. Tapi iman yang paling sempurna, malu kepada Allah sebagaimana dia malu dengan orang yang paling dia hormati di kalangan manusia. Jadi dosa ni benda yang dia tak suka orang tengok dia buat. Jadi kemuncak iman seseorang itu adalah benda yang dia tak suka orang tengok. Dan begitu juga ketika dia berseorangan, dia tinggalkan benda itu. Kalau dia tak suka orang tengok dia, ketika dia duduk seorang, dia tak buat. Itu malu. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Orang tanya kepada Nabi SAW, ma afdal ma utiya rajul muslim. Apa benda paling baik yang dikurniakan kepada orang muslim? Benda paling bagus. Nabi kata al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Islam dah. Lepas daripada Islam tu, apa nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada orang Islam? Nabi kata al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Dia tanya lagi,
fama syarru ma utiya rajulul muslim. Apa benda yang buruk yang diberikan kepada orang muslim. Muslim, tapi benda yang paling buruk apa sekali yang diberi kepada dia? Nabi kata, "Idza karihta an yara 'alaika syai' fi nadil qaum fala taf'alhu idza khalauta." Apabila ada benda yang kau tak suka orang tengok kepada kau, kau tak suka orang tengok engkau buat ketika di depan orang ramai, apabila engkau berada berseorangan, engkau jangan buat. Tinggalkan. Jadi, kalau orang tu buat juga benda yang dia tak suka dia buat juga, dia tak ada malu, itu benda yang paling buruk. Jadi setelah daripada iman dan masuk dalam jiwa manusia, benda paling nikmat paling besar ni malu. Dan kehinaan yang paling besar, orang tu dah Islam dah, lepas dah Islam, apa yang buatkan dia dapat kehinaan paling besar? Apabila tidak ada malu dalam jiwa dia. Jadi inilah sedikit sebanyak hadis yang ke-20. Lagi hadis 21 sikit dah. Sekarang berapa? 10 dah. Berapa jam dah kuliah? Sejam. Dah sejam dah? Nak ambil adik kedua kata ya? Saya kot lah, tuan nak makan lagi kan? Kali lah hadis. Jadi insyaAllah hadis yang ke-21 ni kita sambung lain kali. Hadis ni walaupun pendek menceritakan tentang malu, mudah-mudahan dia beri kepada kita manfaat dalam jiwa kita lah. Mungkin tak banyak yang berubah kita ni. Kata-kata kita ni malu lah, kita cakap sama-sama kawan-kawan kita malu dan sebagainya. Tak banyak yang boleh berubah, tapi sekurang-kurangnya kita dapat gambaran sedikit, kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malu ni juga cerita sikit. Sebab dah tak sambung hadis, cerita sikit. Apabila malu ini mengikat manusia daripada buat benda haram. Jadi satu benda yang manusia kena buat, dia kena wujudkan suasana ataupun duduk dalam suasana yang buatkan dia rasa malu. Kalau dia tak boleh duduk seorang, dia akan banyak buat dosa, banyak dia lencong sikit ke arah dosa. Dia kena duduk dalam suasana yang buatkan malu itu ada pada dia. Itu cara menjauhi dosa. Sebab itu saya kadang-kadang sahabat-sahabat dan jemaah tabligh ni kan, dalam bab ilmu kita berbeza pandangan dengan mereka lah. Hadis-hadis kurang lah, sebahagian besar mereka kurang perhatian hadis sahih dan dhaif dan sebagainya. Tapi dalam bab hidup dalam jemaah ni mereka kuat. Mereka hidup dalam jemaah, makan sama-sama, tidur sama-sama, duduk sama-sama, pakai pakaian sama-sama, janggut spesen je semua. Jadi bila nak buat dosa, malu. Tak, itu bukan benda haram. Ni puji ni, janggut spesen, orang tengok sama. Bila nak buat benda haram, dia malu. Sebab dia duduk dalam jemaah. Itu ramai sahabat-sahabat kita yang bila belajar luar negeri dan sebagainya, ancaman dia besar, cubaan dia besar. Macam mana cara nak elakkan cubaan? Dia kena hidup dalam jemaah. Hidup dalam satu jemaah yang buatkan, ya aku tak boleh buat dosa, aku malu. Tak kena orang tengok aku buat macam ni, tak jadi ni. Jadi, nak pergi kelabing, tak boleh. Baru malam pergi usrah kan, pergi kelabing. Orang kata apa pula? Jadi, itu malu. Dia mengikat jiwa manusia. Kita tak tahu, mungkin contoh manusia ni iman naik turun. Kadang-kadang, time iman kita tengah naik, kita kata aku nak jadi manusia paling baik kan. Masa tu bagi tiket pergi Syria, aku pergi Syria perang. Itu time iman tengah naik kan. Time iman tengah turun macam-macam, dia tengah fikir, pasal apa aku tak pergi buat dosa tu? Jadi macam mana cara nak elak? Ketika iman kita duduk kat kemuncak tu, kita dekatkan dengan benda yang buatkan kita rasa malu. Kita ikat diri kita dengan jamaah, dengan orang yang buatkan kita rasa malu. Jadi dengan benda itu mengikatkan diri kita, jauh kita daripada dosa. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi musafir tempat-tempat macam Lubnan apa semua, jangan lupa bawa isteri je. Jangan pergi seorang-seorang. Malu. Tempat-tempat yang cabaran kuat ni, ikat jiwa kita supaya ada perasaan malu. Jadi saya ingat setakat dulu untuk hadis ni. Kita buat soalan. Budaya tadi, kat sini orang kata perempuan sudah pakai tudung nampak rambut. Itu macam mana dengan itu? Okey. Bila kita sebut tadi nafsu dan malu ni semua, nafsu dan malu terikat dengan budaya. Kalau orang depan mata dia tengok orang bogel setiap hari. Dia tengok orang bogel, dia tak rasa apa. Bogel, dia tak rasa apa sebab setiap hari dia tengok. Tapi bagi orang tak pernah tengok, dia duduk dalam budaya, dia tak pernah tengok perempuan. Dia tengok perempuan pakai purdah je. Sekali tu dia nampak perempuan, purdah terkoyak, nampak pipi sikit. Macam dia nampak orang bogel lah. Weh, nampak ni sikit. Sebab benda tu diikat oleh budaya. Nafsu dan malu diikat oleh budaya. Saya bila bincang sahabat saya ni, sahabat saya kata, oh kalau macam tu, agama ni otak manusia ke? Hilang otak manusia, hilang budaya manusia, hilang agama. Kita kata tak, sebagai orang Islam bukan begitu. Sebagai orang Islam, apa itu agama? Al-Quran dan Sunnah. Malu kita, budaya kita diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama juga dalam kes ni.
katakan benda tu menjadi budaya di satu tempat, tapi dia bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, benda tu haram. Jadi sama juga dengan balik kepada soalan budaya di tempat ni sebagai contoh. Ramai orang dia pakai tudung tapi nampak rambut sikit, kita kata itu bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah. Walaupun dia tak rasa malu, dia rasa biasa. Pergi kat masyarakat liberal, dia kata tak pakai tudung pun tak apa, janji aku semayang. Dia tak boleh sebab dia bercanggah dengan Al-Quran, benda tu haram. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menabuhkan tudung mereka sehingga menutup collar mereka. Arab jahiliah pakai tudung macam ni apa? Peniaga dekat Tani Street, bukan Tani Street, dekat Coket ni, dia pakai tudung, dia ikat. Dia jerat leher dia, jadi di sebalik collar dia orang boleh nampak. Makcik tu kutip ikan nak bagi kat orang pun boleh nampak. Itu Arab jahiliah punya pakaian. Nabi tak bagi. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias seperti hiasan jahiliah dulu. Mesti tutup. Dalam ayat tu, labuhkan tudung sehingga menutup collar. Jadi semua ni mesti ditutup sehingga tutup collar. Labuh takat mana tudung? Takat dada ke, takat pusat ke, takat lutut ke, takat kaki ke, itu suka hati. Yang penting collar mesti tutup. Nas. Begitu juga kepala mesti ditutup. Tak kira dalam budaya apa sekalipun. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.